Hello world, selamat kembali ke episod 3 siri video Asas Pangkalan Data. Sebelum seorang arkitek merancang suatu bangunan, dia akan terlebih dahulu membuat draft untuk memberikan gambaran awal bentuk bangunan untuk ditunjukkan kepada klien atau pelanggannya. Lukisan draft ini sering bersifat konseptual, tanpa memberikan terlalu banyak ciri-ciri terperinci bangunan tersebut. Okey, walaupun lukisan ini bagus untuk menunjukkan kepada kita bagaimana bangunan itu akan kelihatan apabila siap nanti, ia tidak mencukupi untuk membina bangunan tersebut. Okey. Dengan menggunakan lukisan ini, arkitek sudah mampu untuk membuat pelan tindakan seterusnya. Sebuah blueprint lebih sesuai digunakan berbanding dengan lakaran kerana blueprint mengandungi semua maklumat teknikal yang diperlukan untuk membina bangunan tersebut. Begitu juga dalam reka bentuk pangkalan data. Walaupun kita memulakan proses perancangan reka bentuk menggunakan ERD, kita perlu mengubahnya menjadi skema hubungan untuk mewujudkan pangkalan data yang sebenar. Dalam episod ini, kita akan belajar cara untuk menghasilkan skema hubungan berdasarkan ERD. Kita membina skema hubungan dari ERD. Skema hubungan sebenarnya merupakan koleksi jadual. Dalam setiap jadual, kita menentukan kunci primer, kunci asing dan maklumat lain yang diperlukan yang boleh membantu kita untuk membuat jadual dalam pangkalan data nanti. Skema hubungan kelihatan seperti ini. Terdapat beberapa perbezaan ketara antara skema hubungan dan ERD. Untuk ERD, kita membuat grafik hanya untuk entiti, hubungan dan atribut. Melihat skema hubungan ini, kita boleh nampak dengan jelas yang skema ini lebih lengkap berbanding dengan ERD. Setiap entiti ada jadualnya masing-masing dan sesetengah hubungan juga mempunyai jadualnya tersendiri. Pangkalan data hubungan disimpan di dalam jadual dalam DBMS. Dengan adanya skema hubungan ini, ia membolehkan kita membuat rancangan untuk memudahkan pembinaan jadual dalam sistem pengurusan pangkalan data nanti. Terdapat dua langkah untuk mewujudkan skema hubungan. Langkah yang pertama, untuk setiap entiti, buat jadual untuknya dan bahagian untuk setiap atributnya. Gariskan kunci primer dalam jadual. Apabila kita membina jadual pangkalan data sebenar, ia akan kelihatan seperti ini. Langkah dua ialah untuk mewujudkan hubungan di antara entiti. Entiti dikaitkan dengan satu atau lebih kunci. Terdapat beberapa senario yang boleh kita lihat untuk mewakili hubungan dalam skema hubungan. Pewakilan tersebut bergantung dengan kardinaliti hubungan itu. Lihat hubungan yang ini. Satu pengetua menguruskan satu sekolah. Dalam hubungan satu dengan satu seperti ini, kunci primer dari salah satu entiti akan menjadi atribut entiti lain. Apabila ini berlaku, kunci primer dari entiti sekolah akan menjadi kunci asing di entiti pengetua. Letakkan garis putus-putus di bawah kunci asing. Kemana kunci asing dihubungkan tidak begitu penting. Dalam contoh ini, skema hubungan bagi kedua-dua A dan B adalah benar. Dalam hubungan kardinal 1 dengan M, kunci primer pada bahagian 1 dalam hubungan akan menjadi kunci asing di bahagian M. Dalam contoh ini, satu guru mengajar banyak subjek. Kita akan meletakkan kunci primer dari entiti guru iaitu nombor kad pengenalan guru menjadi kunci asing bagi entiti subjek. Dalam senario terakhir di mana kita lihat hubungan M dengan N, jadual baru yang dicipta mengandungi kunci primer pada kedua-dua bahagian M dan N. Lihat contoh ini. Ramai guru mengajar ramai murid. Terdapat kategori khas untuk hubungan M dengan N di mana atribut baru boleh muncul dari hubungan tersebut. Sebagai contoh, dalam ERD ini, ramai murid mengambil banyak subjek dan apabila mereka mengambil subjek-subjek ini, kita akan merekodkan markah yang diperoleh dalam peperiksaan sebagai satu lagi atribut hubungan tersebut. Apabila kita membuat jadual baru dengan kedua-dua kunci primer untuk hubungan M dan N, jadual baru ini akan mengandungi atribut baru iaitu markah. Sebagai latihan, jom kita cuba menukar ERD ini kepada skema hubungan. Langkah yang pertama, kenal pasti entiti dan buat jadual untuk setiap entiti tersebut. Di sini kita boleh mengeluarkan entiti subjek, murid, sekolah, pengetua dan guru dari ERD ke dalam jadual. Kemudian kita masukkan atribut yang bersesuaian dan gariskan kunci primer. Langkah 2. Tukar hubungan dalam ERD kepada skema hubungan. Berikut adalah semua hubungan dalam ERD dan setiap hubungan yang kita lihat akan dijadikan jadual baru. Yang pertama, mengajar kerana ramai guru mengajar ramai murid. Yang kedua, mengambil kerana ramai murid mengambil banyak mata pelajaran. Yang ketiga, mengajar kerana ramai guru mengajar banyak mata pelajaran.
Kita akan mula membina atribut untuk hubungan yang tidak memerlukan jadual baru. Perhatikan bagaimana kita memasukkan atribut hubungan bilangan tahun berkhidmat dalam entiti guru. Akhir sekali, kita bina jadual baru untuk hubungan M dengan N. Jom kita rumuskan apa yang dipelajari dalam video ini. Yang pertama, kita telah belajar cara untuk menukarkan ERD ke skema hubungan. Ini adalah ERD untuk masalah kita tadi. Bolehkah anda mengubahnya menjadi skema hubungan? Anda juga boleh menggunakan masa ini untuk melihat ERD anda dan mengubahnya menjadi skema hubungan untuk kita gunakan dalam pelajaran seterusnya. Selamat mencuba!